jasad telah ditemui di hutan Belanglo sejak tahun 1990-an. 7 jasad pertama adalah milik backpacker yang masih lagi muda yang telah dibunuh oleh seorang pembunuh bersiri yang terkenal iaitu Ivan Milat. 7 orang backpacker ni berumur antara 19 hinggalah ke 22 tahun. Terdiri daripada 5 orang pelancong asing yang datang ke Australia, 3 dari Jerman, 2 dari Britain dan 2 orang rakyat Australia yang tengah travel ke utara dari Melbourne, ibu negeri Victoria. Jasad yang ke-8 ni pula adalah seorang wanita muda yang tak dapat dikenal pasti identiti dia. So polis bagi nama dia sebagai Angel. Sebabnya masa dia mati, dia pakai baju t-shirt yang ada logo bertulis Angelic dan sebab itulah dia dapat nama tu. Mayat terakhir yang dijumpai pula adalah seorang remaja lelaki rakyat Australia sendiri dan dia telah dibunuh oleh 2 orang. Dan salah seorang pembunuh tu adalah Matthew Milat dan merupakan anak saudara kepada Ivan Milat tadi. Ivan ni dari muda lagi dah tunjuk perangai ganas. Dia pernah kantoi ceroboh rumah orang dan serang binatang guna parang masa dia remaja lagi. Tapi itu semua macam training je. Sebab pada akhirnya dia telah grab ke tahap pembunuhan yang mengerikan. Dia jadi terkenal di seluruh Australia sebagai backpacker murderer lepas dia bunuh 7 orang pengembara bermula dari tahun 1989. Sampai ke hari ni, backpacker murderers ni masih dianggap sebagai salah satu pembunuhan yang paling dahsyat dalam sejarah kat negara tu. Dan semua angkara satu makhluk yang dikenali sebagai Ivan Milat. So macam biasalah, kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, make sure tengok video ni sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Macam ramai pembunuh bersiri yang lain, Ivan Milat ni pun membesar dalam keluarga yang memang tunggang langgang. Dia lahir dengan nama penuh Ivan Robert Marco Milat pada 27 Disember 1944 dalam sebuah keluarga miskin berketurunan imigran Croatia dekat Australia. Ayah dia ni jenis kaki pukul dan mak dia pula boleh dikatakan tak henti-henti mengandung. Diorang ni ada 14 orang anak dan Ivan ni adalah anak yang kelima. 2 daripada adik-beradik yang lain meninggal semasa diorang ni masih kecil. Keluarga Milat ni ditinggal dekat sebuah rumah buruk di Moorebank, satu kawasan pinggir bandar di Sydney. Walaupun miskin, mak dan ayah diorang ni masih hantar ke semua anak-anak diorang ke sekolah swasta Katolik. Tapi lepas dia balik sekolah, semua buat perangai. Nakal tu bukan main lagi. Diorang ni dah biasa tahu pegang senapang, pisau dan suka tembak sasaran dekat laman rumah. Ivan sendiri pun masa dia berusia 13 tahun, dia dah dikenali pihak berkuasa sebagai budak jahat. Tak lama lepas tu, dia punya jenayah ni dah makin naik level. Masa dia berusia 17 tahun, dia dah kena hantar ke pusat tahanan juvanan sebabnya mencuri. Umur 19 tahun, dia pecah masuk kedai pula. Kalau ikut cerita abang dia Boris ni, dari kecil lagi Ivan ni dah tunjuk perangai psycho. Masa dia berusia 17 tahun, Ivan ni pernah mengaku dekat abang dia tadi yang dia pernah tertembak seorang pemandu teksi masa rompakan jadi huru-hara. Driver teksi tadi tu lumpuh dari pinggang sampailah ke bawah. Tapi Ivan tu tak pernah kena tangkap sekalipun. Lain yang jadi bila ada seorang lelaki yang lain yang tak bersalah pula yang kena hukum, masuk penjara selama 5 tahun sebab jenayah yang dia tak pernah buat. Orang lain yang buat jenayah, orang lain yang kena tangkap dan kena hukum. Tahun 1971, masa dia berusia 26 tahun, Ivan ni telah dituduh rogol 2 orang backpacker perempuan. Tapi disebabkan bukti yang dikemukakan tu tak berapa kuat lah kan, so dia pun dibebaskan. Dan dari situlah mungkin dia dah mula rasa yang dia boleh lepas kalau dia buat jenayah yang lagi teruk. Tahun 1977, dia cuba lagi nak rogol, nak bunuh 2 orang perempuan. Tapi kali ni pun dia tak kena tuduh langsung. Abang dia si Boris tadi ni kata masa Ivan berusia 12 ke 14 tahun, dia masih lagi budak yang normal. Tapi disebabkan dia kawan dengan budak-budak yang bermasalah, dia pun ikut bermasalah juga. Abang dia pernah kata yang dia pernah terdengar kawan-kawan Ivan ni cakap yang diorang memang bangga sangat dengan apa yang diorang buat pada waktu malam. Siap guna parang bagai. Boris ni juga pernah dengar yang adik dia pernah belah badan seekor anjing jadi 2 bahagian masa dia kecil dulu. Even masa Ivan ni berusia 10 tahun, dia teringin nak bunuh orang. Benda tu macam dah tertanam tahu dalam diri dia. Dia memang membesar ke arah tu, cuma tunggu masa je. Kemudian Ivan ni pun telah berkahwin dengan seorang perempuan yang berusia 15 tahun lagi muda daripada dia pada tahun 1984. Tapi perkahwinan tu tak bertahan lama. Bila hubungan tu hancur, Ivan ni naik angin dan bakar rumah mak ayah bekas isteri dia dekat Newcastle. Lepas tu, ex-wife dia ni kemudian pun jadilah saksi dalam perbicaraan dia dan beritahu dekat mahkamah yang Ivan ni memang obses lah dengan senjata api dan ada secara ganas. Tapi keganasan si Ivan ni, dia tak berhenti dekat situ je. Malah makin menjadi-jadi dan makin mengerikan. Sebenarnya sebelum mayat pertama mangsa Ivan ni ditemui, dah ramai backpacker dilaporkan hilang dekat hutan tadi sejak tahun 1989, termasuklah pasangan remaja yang dalam perjalanan ke Confess. Mayat pertama mangsa dia dijumpai pada 19 September 1992
dalam hutan negeri Belanglo yang terletak di New South Wales. Dua orang pelari yang tengah jogging dalam hutan tu tiba-tiba terjumpa satu mayat yang tertanam separuh dalam tanah, muka ke bawah, and then tangan dia telah diikat ke belakang. Keesokan paginya, polis jumpa satu lagi mayat yang tak jauh daripada mayat pertama, cuma 98 kaki je jarak dia. Melalui rekod pergigian, kedua-dua mayat tu dikenal pasti sebagai dua backpacker dari UK, iaitu Caroline Clark yang berusia 21 tahun dan Joanne Walters 20 tahun. Kali terakhir diorang dilihat adalah beberapa bulan sebelum tu, sekitar bulan April, dalam perjalanan ke Victoria untuk kerja putik buah. Laporan berdasar yang menunjukkan kedua-dua mangsa ni telah dibunuh dengan cara yang sangatlah kejam. Clark dibutakan mata dia terlebih dahulu, lepas tu dibawa masuk ke dalam hutan untuk ditembak macam kena hukuman mati, dan dia kena tembak 10 kali kat kepala dia. Polis percaya yang mayat dia ni telah dijadikan sasaran untuk latihan menembak. Walters ni pula kena tikam 14 kali, 4 kali dekat bahagian dada, sekali dekat leher dan 9 kali dekat belakang badan. Tikaman tu cukuplah dalam sampai kan putus tulang belakang dia. Bila tengok keadaan mayat, pihak penyiasat ni syak yang masih ada lagi mangsa lain dalam hutan tu. Diorang pun buatlah operasi pencarian besar-besaran tapi tak jumpa apa-apa pun masa itulah. Tapi sangkaan polis ni betul. Setahun kemudian, lebih banyak mayat mula timbul satu demi satu. Sebelum Nina cerita apa yang polis ni jumpa, Nina explain dekat korang dululah pasal hutan Belanglo ni. Hutan ni sebenarnya kawasan hutan yang gabung antara pokok-pokok, ladang dengan pokok hutan semula jadi, dan seluas dia sekitar dalam 3.8 hektar. Hutan ni juga jadi salah satu port paling dekat dengan Sydney yang legal lah untuk orang main trail bike. Kiranya macam hobi yang lasak juga. Ramai jugalah yang datang kat sini untuk berbasikal gunung, piknik, and then hiking dan macam-macam lagi lah aktiviti outdoor. In fact, ada penunggang trail bike ni pernah jumpa rangka manusia dalam hutan ni tau. Memang seram tapi ini real guys. Nina nak beritahu siap-siap kalau korang dengar bunyi macam drill dinding tu sekarang ni, macam dekat rumah atas ni ada tengah buat renovation, something like that. Dan Nina cuba untuk bertenang dan teruskan penceritaan walaupun rasa macam agak terganggu juga. So Nina nak minta maaf awal-awal. So disebabkan hutan ni terletak di bahagian selatan sini kan, cuaca dia pun taklah seteruk macam tempat lain dekat sebelah utara. Tak adalah yang macam panas gila sampai berpeluh-peluh ataupun lembap macam hutan tropika. Pendek kata, hutan ni memang hot best gila lah untuk buat aktiviti luar, dan dalam masa yang sama dia juga tempat perlindungan haiwan liar macam kangaroo, wallaby, dan juga kadang-kadang ada jugalah dingo ni yang tersesat. Oktober 1993, seorang lelaki tempatan tengah cari kayu api dekat kawasan terpencil dalam hutan tadi, dan tiba-tiba dia terjumpa tulang manusia. Dia balik ke rumah, panggil polis, dan bila polis sampai, diorang telah jumpa dua orang mayat yang kemudiannya telah dikenal pasti sebagai pasangan remaja yang hilang sejak tahun 1989, dan kedua orang ni bernama Deborah yang berusia 19 tahun dan James Gibson 19 tahun. James ditemui dalam posisi meringkuk macam janin, penuh dengan kesan tikaman dalam, dan tikaman tu kan sampai putuskan tulang belakang dan tembus ke paru-paru dia. Deborah ni pula nampak macam kena teruk jugalah. Kepala dia retak, rahang dia patah, dan ada satu tikaman di belakang badan dia. Yang buat polis ni pening kepala kan, barang-barang milik remaja ni sebenarnya pernah dijumpai pada Disember 1989, 75 batu jauhnya dari tempat mayat dijumpai. Kiranya barang-barang diorang ni dijumpai dulu and then jauh daripada lokasi asal mayat diorang dijumpai. Bulan yang seterusnya, satu rangka manusia telah dijumpai dekat kawasan lapang sepanjang laluan kebakaran dalam hutan semasa polis tengah membuat pencarian. So jasad ni telah dikenali sebagai Simon yang berusia 21 tahun, seorang backpacker dari Jerman yang dilaporkan hilang. Dia pun kena tikam sampai putus tulang belakang dia. Tak jauh dari situ, ada dua lagi mayat yang ditemui sepanjang laluan yang sama, kali ini milik pelancong Jerman yang bernama Gabor 21 tahun dan Anya yang berusia 20 tahun yang dah hilang sejak 2 tahun sebelum tu. Anya telah dipenggal kepala tapi sampai ke hari ni tengkorak dia tak pernah dijumpai. Gabor pula kena tembak 6 kali dekat bahagian kepala. Pembunuhan-pembunuhan ni memang sangat luar biasa ganas, dan polis tempatan pun cakap diorang tak pernah tengok jenayah yang macam ni seumur hidup. Kes ni terus jadi tajuk utama berita di seluruh negara. Media mula panggil kejadian-kejadian ni sebagai backpacker murders sebab semua mangsa-mangsa ni ialah pelancong yang hitchhiking merentas Australia. Polis cakap cara mangsa ni dibunuh pun macam sengaja didera dulu, dan bila ada ramai mangsa, itu menunjukkan yang pembunuh ni semakin komited dengan kejaya gila dia tu. Polis kira antara tahun 1989 hinggalah 1992, pembunuh tu akan bertindak setiap 12 bulan. Sasaran
Sasaran utama dia adalah pelancong muda, lelaki ataupun perempuan yang tengah cuba hitchhike dari Sydney ke Melbourne. Kegilaan pihak media ni membuatkan nama keluarga Melak ni mula muncul balik sebab semua orang tempatan tahu yang keluarga ni ada simpan senjata api dan tinggal tak sampai sejam pun dari hutan tu. Tapi pada masa tu polis ni tak ada bukti kukuh untuk buat serbuan dekat rumah keluarga ni. So pada masa tu Ivan ni dia masih tinggal serumah dengan mak dia lagi. Sampailah satu hari tu pihak polis ni dapatlah satu petunjuk penting daripada seorang lelaki British yang bernama Paul. Jadi dia ni adalah bekas anggota tentera laut dan pernah backpacking lah kat Australia sebelum ni, beberapa tahun sebelum tu. So Paul ni dia telah call pihak berkuasa Australia dan cerita yang dia pernah cuba dibunuh masa dia tengah mengembara. Dan dia yakin orang yang cuba bunuh dia tu sama macam pembunuh backpacker yang lain. So kalau ikut cerita Paul, lelaki tu memperkenalkan diri dia sebagai Bill dan telah menawarkan tumpangan semasa Paul ni tengah berjalan sepanjang lebuh raya. Tapi lepas beberapa minit dalam kereta, Paul ni dah mula rasa tak sedap hati bila driver ni dia dah mula belok masuk ke jalan yang agak sunyi. Tak lama lepas tu, lelaki tu pun berhentilah dekat kawasan yang terpencil jauh daripada jalan utama dan dia mulakan keluarkan pistol dan juga tali. Masa tu Paul ni pun fikir this is the time, lari ataupun mati. So Paul ni bukalah tali pinggang, terus terjun keluar dari kereta dan lari ke arah jalan. Driver tu sempat tembak ke arah Paul masa Paul ni tengah lari ke arah highway. Tapi dia bernasib baik, dia berjaya tahan sebuah kereta yang dipandu oleh seorang perempuan yang bernama Barry. So dalam keadaan yang panik, dia pun menjerit dan merayu dekat perempuan tu minta tolong dan Barry pun selamatkan dia dan pecut kereta. Tapi malangnya, laporan yang dibuat oleh Paul dan kenyataan yang Barry bagi kepada polis tempatan pada masa tu langsung tak dipandang dan lepas tu terus dilupakan. Sampailah beberapa tahun kemudian, Paul pun tertengoklah berita tentang kes backpacker murders. Pihak berkuasa Australia pun terus terbangkan Paul dari London ke Sydney untuk kena pasti suspek yang pernah cuba dan bunuh dia dulu. Daripada 13 gambar suspek yang ditunjukkan, Paul terus tunjuk tahu suspek yang nombor 4 dialah orangnya, iaitu si Ivan. Pada masa yang sama, penyiasat telah menghubungi dua orang wanita yang pernah hitchhike dekat kawasan hutan tadi pada tahun 1977. So diorang berdua ni pernah nyarislah jadi mangsa pembunuhan oleh seorang lelaki yang berambut hitam kusut yang mereka tak pernah kenal. Bila ditunjukkan beberapa gambar termasuk gambar Ivan dengan adik dia Richard, salah seorang wanita tu pun terus kenal pasti kedua-dua beradik tadi. Bila digabungkan dengan tuduhan rogol Ivan pada tahun 1971 melibatkan dua backpacker perempuan, polis yakin yang diorang dah jumpa siapa pembunuh sebenar dalam kes ni. Pihak berkuasa pun pasanglah alat pemantau dekat rumah keluarga Melak di Sydney. Rumah tu dimiliki dan didiami oleh Ivan dan juga kakak dia yang bernama Shirley. Sebenarnya ramai orang percaya yang Shirley pun terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan tu. Adik bongsu Ivan kata dia yakin yang kakak diorang Shirley ni memang terlibat dalam rancangan tu. Dia tak kata yang kakak dia membunuh, tapi dia yakin yang kakak dia memang terlibat. Kemuncak siasatan berlaku pada 22 Mei 1994 bila satu operasi besar-besaran dijalankan untuk geledah rumah diorang. Jadi pada masa tu pasukan polis bersenjata lengkap dan berbaju garis peluru pun kepunglah rumah diorang. Tapi Ivan pada masa tu siap gelak-gelak lagi dan perli ketua rundingan polis ni seolah-olah semua tu cuma gurauan je. Bila polis berjaya tangkap Ivan, diorang terus geledah rumah dan terjumpa macam-macam barang bukti, antaranya macam sekeping postcard dari seorang di New Zealand yang panggil Ivan ni sebagai Bill, peluru dan juga pita pelekat yang sama yang ditemui dekat tempat pembunuhan dan duit kertas Indonesia. Ivan memang tak pernah ke Indonesia, tapi dua mangsa dia pernah ke sana sebelum ke Australia. Tapi bukti paling penting yang polis nak ialah barang-barang milik backpacker yang ditemui berselerak dalam rumah diorang. Barang-barang tu memang sepadan dengan barang-barang milik mangsa yang ditemui dalam hutan. Selepas perbicaraan berminggu-minggu, akhirnya Ivan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Lepas tu hukuman dia ditambah pula dengan 6 tahun penjara kerana cubaan menculik Paul dulu. So semua hukuman yang dia dapat ni semuanya tanpa peluang parol. So pendek cerita, dia memang akan mati mereput dalam penjara lah. Tapi walaupun pembunuh dah pun ditangkap, dah di penjara, sebenarnya misteri kes ni belum lagi tamat. Ramai yang masih tertanya-tanya macam mana Ivan ni boleh buat semua tu seorang diri. So teori yang paling popular, dia mungkin ada rakan subahat, mungkin adik dia si Richard tadi. Tapi sampai sekarang tak ada bukti kukuh terhadap Richard. Dan sampai hari ni polis masih lagi tak pasti sama ada mereka dah jumpa kesemua mangsa Ivan. Ada banyak kes orang yang telah hilang dari awal tahun 1870-an yang mungkin berkait dengan dia. Cuma sebab si pembunuh ni dah pun kena tangkap, tak bermakna dihilang dari perhatian umum. Tahun 1997, si Ivan ni cuba melarikan diri dari penjara bersama seorang pengedar dadah yang turut dihukum penjara, tapi cubaan tu gagal. Keesokan harinya, pengedar dadah
penjara tu gantung diri dia dalam sel. Lepas tu Ivan ni pun telah dipindahkan ke penjara yang super maksimum dia punya kawalan tu. Si Ivan ni tetaplah berkeras yang dia ni tak bersalah sampailah ke akhir hayat dia. Sejak mula-mula masuk penjara, dia dah mula berkempen bersungguh-sungguh nak bersihkan nama dia. Dia hantar berpuluh-puluh surat kepada wartawan dan akhbar Australia, semuanya menegaskan yang dia tak bersalah. Pernah sekali dia guna mesin label ni dalam penjara untuk cetak perkataan Ivan is innocent. And then lepas tu dia lekatkan label-label tu di merata-rata atas dinding penjara. Bukan tu je, dia juga pernah tulis surat kepada Mahkamah Tinggi, panel semakkan DNA dan juga pejabat peguam negara untuk minta kes dia disemak semula. Yang paling ekstrim tu, dia potong jari kelingking dia sendiri menggunakan pisau plastik semata-mata nak poskan jari tu ke Mahkamah Tinggi dan paksa rayuan ni dibuka semula. Akhirnya si Ivan ni pun telah disahkan mengidap kanser esophagus dan dipindahkan ke perubatan di penjara Long Bay untuk menjalani perawatan kemoterapi. So nama Ivan sekarang ni masih kekal sebagai salah satu pembunuh bersiri yang paling kejam dalam sejarah Australia, dan dia juga telah menjadi bahan inspirasi dalam dunia hiburan true crime. Sebuah filem seram terkenal Wolf Creek tahun 2005 telah diadaptasi daripada kes Ivan tadi. Manakala keluarga Ivan ni pula berpecah kepada dua, ada yang kecam dan ada juga yang masih mempertahankan Ivan. Salah seorang penyokong Ivan terbesar dia adalah anak saudara dia sendiri, iaitu Shipsy. Shipsy ni dia pernah muncul di media beberapa kali mempertahankan pakcik dia. Pas ayah Shipsy ni meninggal, abang kepada Ivan ni sebab bunuh diri masa si Shipsy ni berusia 16 tahun, Ivan lah yang bantu bayar kos pengebumian. So sejak tu hubungan diorang memang jadi sangat rapat lah. Kemudian ibu Ivan sendiri dikatakan merupakan satu-satunya orang yang pernah dengar pengakuan Ivan tentang pembunuhan tu. Tapi di depan orang ramai, mak si Ivan ni tetap mempertahankan anak dia dan tak pernah mengaku yang anak dia bersalah. Selepas sedekad lebih, Ivan ni kena tangkap. Kemudian jasad Angel ni telah dijumpai pada 29 Ogos 2010. Mula-mula ramai yang ingat polis ni mungkin tertinggal satu lagi mangsa Ivan masa buat pencarian besar-besaran dulu. Tapi lepas dah tengok tarikh dan bukti apa semua kan, polis sahkan yang si Angel ni tak mungkin dibunuh oleh Ivan. Sebab masa Angel mati, Ivan ni dah pun ada dalam penjara. So Angel ni dipercayai berusia 13 hingga ke 25 tahun masa dia kena bunuh dulu. Kes dia jadi cold case sebab polis memang tak ada apa-apa pun tunjuk pasal dia, walaupun diorang dah buat macam-macam cara. Kalau korang rasa yang kejahatan Ivan tu habis dekat situ je, korang salah. Jahat dia tu bersambung pula pada keturunan dia yang lain. Tahun 2012, anak saudara dia yang bernama Matthew dan seorang lagi kawan dia telah dihukum penjara 43 tahun dan 32 tahun kerana membunuh rakan sekelas diorang David pada hari jadi ke-17 mangsa. So Matthew dengan kawan dia tadi ni ajak mangsa masuk ke dalam hutan yang sama, hutan yang mana tempat pakcik dia bunuh mangsa-mangsa dia dulu. So dia ajak mangsa ni dengan alasan nak ajak lepak, hisap ganja dan minum arak. Tapi apa yang jadi, diorang telah membunuh David dengan menggunakan kapak. Masa Matthew ni kena tangkap, dia pernah berlagak dan cakap yang korang kenal aku, korang kenal keluarga aku, korang tahu nama aku cuma buat apa yang keluarga aku buat. Seram kan? Memang psycho Perangai jahat pakcik dia tu memang turun ke anak saudara. So walaupun si Ivan ni dah pun mati, bayang-bayang dia ni masih lagi menghantui seluruh Australia. So guys, itulah cerita pasal Ivan. Dari kecil dah tunjuk perangai pelik, bila dah besar terus jadi pembunuh bersiri. Bukan setakat bunuh, tapi cara dia bunuh tu memang sangatlah gila. Dan yang lagi seram tu, waris dia pula sambung buat kerja gila dia dekat tempat yang sama. Dah macam kena sumpahan kan. Kadang kita fikir yang orang jahat ni bila dah mati pun habislah cerita dia kan. Tapi dengan Ivan ni, benda tu macam tak habis-habis. Nama dia still disebut-sebut sampailah sekarang. Dan kes dia ni masih lagi buat orang tertanya-tanya, dia buat semua ni seorang ke ataupun memang ada yang tolong. Kalau korang rasa cerita ni mind blown ataupun buat korang rasa tak sedap duduk, tekan like. Jangan lupa juga untuk tekan subscribe dan share video ni dekat kawan korang yang suka cerita misteri macam ni. Jumpa korang dekat video yang seterusnya. Stay safe dan jangan senang-senang naik kereta orang yang korang tak kenal. Bye bye. Assalamualaikum.